Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, pertemuan kita di atas talian, sama ada kita mengikuti melalui aplikasi Zoom ataupun kita mengikuti secara langsung di FB page Malaysian Tadabbur Academy, yang mana alhamdulillah malam ni merupakan malam yang ke-50, siri yang ke-50. Kita sama-sama akan menambahkan lagi pengetahuan kita berkenaan dengan maklumat, informasi, fakta berkenaan dengan beberapa nabi dan rasul yang telah pun kita nyatakan, yang mana kita merujuk kepada salah satu kajian yang telah pun ditulis oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam bukunya Mawaqiful Anbiya. Malam ini kita akan masuk kepada Rasul yang ke-12, iaitu kisah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Okey. Izinkan saya memaparkan nota sekejap ya. Okey. Malam ni insya-Allah kita hanya akan membincangkan 4 perkara berkenaan dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi perkara pertama yang kita kadang-kadang agak muskil dengan gelaran yang Allah berikan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihassalam, yang mana gelaran yang sangat popular iaitu gelaran dipanggil sebagai Al-Masih. Al-Masih. Jadi gelaran Al-Masih ini adalah satu gelaran yang mempunyai pelbagai tafsiran. Jadi malam ni insya-Allah kita cuba untuk dapatkan pengertian Al-Masih menurut perbincangan para ulama, termasuklah apa yang telah pun dinukilkan oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Okey, kalau kita buka dalam Al-Quran, kalau kita kumpul kisah nama perkataan Al-Masih ni yang merujuk semua kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, kita akan menemukan disebut sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran. Jadi malam ini saya tidak bercadang untuk mengemukakan ke-11 tempat dalam Al-Quran yang menyebut tentang Al-Masih, kerana maklumat ini nanti kita akan nyatakan semasa pengajian kita tentang jejak 25 Rasul yang dijadualkan pada setiap hari Sabtu. Kita telah ubah jadual, malam kita pergi kepada hari Sabtu. InsyaAllah nanti setelah kita selesai belajar kisah Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, mungkin kita akan belajar kisah Nabi Allah Lut, kemudian kita akan bincang tentang Nabi Allah Isa. Sewaktu pengajian itu kita akan sebutkan di mana ada sebut Al-Masih, Al-Masih, Al-Masih. Jadi malam ni saya hanya menyebutkan satu tempat sahaja, okey, iaitu tempatnya adalah di dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-45, surah yang ketiga, muka surat 55 hingga muka surat 56. Oh, ni saya
sebut muka suratnya panjang sikit. Rasanya 55 tu. Dekat muka surat nombor 55 ayat nombor 45. Bukan 56, cukup dengan 45. Okey. Mari kita tengok ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح Masih. Dekat ayat ini kita jumpa perkataan Al-Masih. So saya telah warnakan dengan warna kuning highlight dia supaya lebih jelas perbincangan kita. Yang mana Allah kata Al-Masihu Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Okey, mari kita lihat terjemahan ayat 45 ini. Yang mana ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud ayatnya mana bermaksud tu. Okey, ni maksud dia. Ingatlah ketika malaikat, dalam ayat itu tuan-tuan ya, kita jumpa perkataan al-malaikah. Jadi al-malaikah yang Allah rujuk di sini adalah merujuk kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Okey. Bagaimana kita boleh mengatakan malaikah di situ merujuk kepada Jibril? InsyaAllah sekejap lagi dekat perbahasan yang berikutnya kita akan dapat jawapan. Malaikat di situ disebut tentang siapa? Tentang Jibril. Jadi ketika Jibril dia berkata kepada Maryam, wahai Maryam. Okey, tuan-tuan kena buat catatan, walaupun nota ni saya tak beri lagi, tapi kena mencatat bahawasanya ini adalah pertemuan Maryam alaihissalam bertemu dengan malaikat Jibril. Ini adalah kali pertama. Ini adalah yang kali pertama. Kenapa kita sebut kali pertama? Kerana pertemuan dengan malaikat Jibril tidak berlaku hanya sekali. Dia berlaku sebanyak 2 kali. Okey, ini adalah kali pertama didatangi oleh malaikat Jibril. Masa ini malaikat Jibril memberitahu, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan khabar yang menggembirakan kamu. Khabar gembira itu adalah dengan satu kalimah daripada Allah. Okey, apa makna satu kalimah daripada Allah? Nanti saya akan ulas pada kemusykilan yang keempat. Okey, satu kalimah daripada Allah. Kemudian berita gembira itu adalah namanya adalah Isa. Sebelum sebut Isa dipanggillah Al-Masih Isa bin Maryam. Okey, masa ini Maryam telah diberitahu bahawa dia akan dapat anak. Okey, anak tu salah satu berita gembira untuknya yang digelarlah, maksudnya dia telah diberi nama awal-awal oleh malaikat, nanti dia akan digelar Al-Masih, namanya Isa bin Maryam. Dia ini nanti akan menjadi seorang yang sangat popular. Dia menjadi seorang yang terkemuka di dunia dan juga nanti dia juga di antara yang terkenal di hari akhirat. Dan dia juga termasuk daripada orang-orang yang kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi kita tak bahaskan pentafsiran ayat ini secara panjang lebar kerana kita nak hanya membincangkan kepada gelaran Al-Masih. Okey. Jadi apa itu Al-Masih? Okey. Dalam kitab Al-Mufradat, dalam kitab Mufradat, ini adalah seperti satu kamus untuk kita mengetahui perbincangan sesuatu kalimah, maka kita boleh dapatkan buku ni, Mufradat Al-Fadhil Quran, yang dikarang oleh seorang tokoh sarjana iaitu Al-Gharib Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala alaih. So dalam
dalam kitab tersebut, ketika mana beliau nak membincangkan tentang apa itu Al-Masih, maka beliau mencari kata dasarnya adalah perkataan kalimah mim sin ha, al-mashu. Jadi kalimah mim sin ha dikembangkan, itulah muncul kalimah al-masih. Tapi asal kalimah itu adalah mim simha al-masah. Okey. Yang mana kalimah al-mashu ini membawa erti mengusapkan menggunakan tangan terhadap sesuatu. Okey. Kalau dirujuk dalam tu maksudnya dikata kejap ya. Saya tengok yang teks Arab dia. Saya tak masukkan yang teks Arab dia, tapi saya tulis terjemahan terus. Kalau ikut teks Arab dia kata al-mashu iaitu adalah imrarul yadi ala syai'i. Maksudnya tak mengusap macam kita usap kan, kita usap sesuatu, kita macam kita sapulah, macam kita lalukan tangan kita, mungkin kita usap tangan orang lain ke, mungkin kita usap kepala anak kita ke, contoh kita usap kaki ke kan, itu dipanggil al-mashu. Perkataan al-mashu ini juga membawa maksud iaitu wa izalatu al-athari anhu, iaitu menghilangkan bekas dari sesuatu. Maksudnya dia hilangkan, contohnya macam ada macam bekas, contohnya kalau macam contoh kita pijak kan, contohnya kita pijak macam ada tapak, ada kesan tu, so kita sapu kesan tu jadi dah tak nampak dah tapak tu. Itu contoh dia. Itu adalah pengertian bagi kalimah al-mashu. Okey, tetapi masih lagi belum lagi secara spesifik kan tentang apa yang Nabi Allah Isa buat dengan sapuan itu, apa bekas yang dihilangkan. Dari sudut perbahasan awal, itulah maksud dia. Okey, untuk kuatkan kalimah al-mashu ini berbentuk mengusap dengan tangan. Okey, mari kita tengok ayat ni. Kalau kita baca ayat dalam ayat wudu, kita akan jumpa perkataan ni kan dalam surah Al-Maidah ayat nombor 6. Kita akan jumpa Allah kata wamsahu biruusikum. Jumpa tak perkataan mim sin ha. Wamsahu. Jadi kan masaha. Masaha tu kan diterjemah sebagai sapu. Sapulah. So kepala kita ni kita tak basuh tapi kita sapu. Sebahagian kepala lah. Birusiku tu sebahagian kepala. Jadi perkataan masahu pada ayat wuduk memang jelas maksudnya adalah sapu. Jadi kalau Nabi Isa itu dipanggil Al-Masih, yang mana Al-Masih itu adalah asalnya daripada perkataan yang diambil daripada perkataan Al-Mashu. Mim saha maknanya dekatlah dengan makna sapu. Okey, jelas ya kat situ. Tapi sapu apa? Kalau macam ayat tu kata sapu birusikum kepala, jelaslah kepada kita maksudnya menyapu kepala. Okey, tetapi apa yang dimaksudkan dengan sapuan tangan oleh Nabi Allah Isa? Ataupun dia menghilangkan bekas yang ada pada sesuatu. Okey, setakat ni saya harap tuan-tuan jelas dari manakah diambil kalimah al-masih, iaitu daripada kalimah mim sin ham. Okey. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau belajar bab wazan kan, macam fa'ala semua tu kan. Kalimah al-masih sebenarnya dia
berdiri, dia berdasarkan kepada pola ataupun wazan fi'ilun. Tu jadi masihun. Okey, tak nak pening-pening, tapi dapatkan dulu maklumat dia. Okey, setakat ni tuan-tuan jelas tak? Boleh faham tak? Ha? Faham, Ustaz. Saya tak keluar suara dekat sini. Kejap. Allah sallallahu. Okeylah. Okey, jelas Suara saya kuat tak? Kuat, Ustaz. Jelas Ustaz, jelas. Okey, alhamdulillah. Okey. Sekarang saya nak kemukakan apa yang diperbincangkan oleh para ulama bahasa yang lain. Ni dipanggil pakar-pakar bahasa Arab ni. Okey. Kalau rujuk dalam Lisanul Arab, okey, dalam buku kajian almarhum Dr. Salah, beliau tak ada bawa ulasan daripada Ibnu Manzur rahimahullah ini, tapi saya bawa juga maklumat ini untuk kuatkan lagi perbincangan kita tu. Jadi dalam kitab Lisanul Arab ni pun salah satu kamus dictionary orang-orang yang belajar bahasa Arab ni, dia antara kitab sangat popular. Bagi pengkaji-pengkaji bahasa Arab, dia akan tahu tentang Lisanul Arab. Jadi Lisanul Arab ni, kata Syekh Manzur, kata Ibnu Manzur, salah satu pendapat yang dibincangkan tentang perbahasan Al-Masih itu, beliau mengatakan sumiya bihi li'annahu kana saihan fil ardi la yastaqirru. Okey, dinamakan Nabi Isa itu dengan Masih, dikaitkan dengan perkataan ini, saihan. Saihan. Jadi perkataan masaha tadi, dia Al-Masih ni juga dia boleh dikaitkan dengan perkataan saih. Jadi yang dikatakan Masih tadi maksudnya adalah apa? Iaitu saihan, iaitu banyak mengembara. Saihan ni macam banyak berjalan, banyak merantau, banyak mengembara, fil ardi, di atas muka bumi, la yastaqirru, yang mana baginda alaihi salatu wassalam, Nabi Isa ini, dia tidak menetap pada satu tempat. Okey, jadi makna yang pertama, okey, adalah Nabi Isa ni adalah, kenapa dipanggil Al-Masih? Kerana dia banyak mengembara di atas muka bumi, dia tidak menetap pada satu tempat. Okey, ini perbahasan yang ini adalah makna pertama Al-Masih. Okey, kita tengok perbahasan yang berikutnya. Okey, perbahasan yang berikutnya. Okey, Ibnu Manzur juga menyebutkan pendapat lain. Beliau mengatakan summiya bidzalika, Nabi Isa alaihi salatu wasallam, dia disebut dengan Al-Masih li'annahu kana yamsahu biyadihi 'ala al-'alili wal akmah wal abrathi fayubri'uhu biiznillah. Okey, Nabi Isa ni kenapa dia disebut dengan Al-Masih? Kerana dekat sini ini adalah kata kerja yamsahu tadi. Ingat tak macam kita ambil ayat masaha tadi? Okey, sekejap saya padam dulu yang ni jap kejap. Okey, masahu tadi. Okey, dia kata Nabi Isa ni disebut Al-Masih kerana baginda akan mengusap, okey, dengan tangannya pada orang yang alili, pada orang yang sakit. Maknanya siapa-siapa yang sakit ketika itu, dengan sapuan, dengan usapan tangan Nabi Allah Isa itu. Ataupun bagi orang yang akmah, iaitu orang yang buta sejak lahir, kalau tangan Nabi Isa ni disapu, diusap pada mata orang yang buta itu, sembuh. Kalau orang yang sakit itu, hilang sakitnya. Wal abras, begitu juga orang yang kena penyakit kulit, sakit kusta, maka dengan sapuan tangan Nabi Allah Isa dengan izin Allah,
sembuh orang tu. Ini disebutkan bagi pendapat yang kedua. Sebab kita dah rujuk tadi ayat wuduk kan. Sapulah tu maksudnya menyapu dalam sapuan pada perbahasan Nabi Isa adalah mengusap dengan tangannya. Okey. Kemudian kita lihat lagi selain daripada Ibnu Manzur rahimahullah, siapa lagi para ulama lain sarjana yang menyebut tentang perbincangan Al-Masih. Okey, tengok. Kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Quranul Azim, ini adalah pentafsiran yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir telah menukilkan pendapat para ulama. Kata Ibnu Katsir, menurut sebahagian ulama salaf yang terdahulu, kenapa Nabi Isa itu dipanggil Al-Masih? Kerana baginda alaihi salatu wassalam banyak melakukan perjalanan. Yang ini kita telah sebut tadi, pendapat siapa? Pendapat Ibnu Manzur kan? Kita sebut dah. Jadi ini adalah pendapat pertama Al-Masih. Okey. Ada para ulama lain berkata, kenapa Nabi Isa digelar Al-Masih? Kerana baginda alaihi salatu wassalam mempunyai tapak kaki yang rata, tak berlekuk. Kalau macam kita ni dia ada lekuk kan. So dia kata Al-Masih itu juga berujuk kepada tapak kaki yang tidak berlekuk. Wallahu ta'ala, ini pendapat para ulama lah dinukil oleh Ibnu Katsir. Okey, sekejap ya. Okey. Ada yang okey, dalam ayat mana kita bawa surah Ali Imran tadi puan sebab dia bertanya tu, perbincangan kita surah Ali Imran ayat nombor 46. Okey. Kemudian ada juga para ulama kata Al-Masih itu maksudnya adalah mengusap seseorang yang menghidap penyakit kronik seperti mana kita sebut tadi, pendapat Ibnu Manzur tadi. Jadi kalau kita merujuk dalam ulasan Ibnu Katsir, ada satu penambahan maklumat. Ayat yang kedua ni berujuk kepada tapak kaki Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. So, setakat ni ada 3 pendapat. Okey. Saya nak nukilkan lagi beberapa pendapat lain. Tapi kali ni tuan-tuan kena kena catatlah. Kerana saya tidak meletakkan maklumat itu di dalam nota PowerPoint ini. Okey. Pendapat yang lain kata Al-Masih ni kenapa dia panggil Al-Masih? Okey, ini adalah pendapat Al-Gharib Al-Gharib Al-Asfahani yang penulis kitab yang Mufradat tadi tu. Beliau mengatakan ada juga para ulama kata dipanggil Al-Masih ini sebenarnya kalau ikut bahasa Ibrani sebenarnya ia adalah masyuh. Macam ni, ada ulama kata nama Isa ni sebenarnya nama yang telah diarabkan. Namanya yang asal dalam bahasa bagi orang bahasa bagi kaum pada zaman Nabi Allah Isa tu disebut sebagai bahasa Ibrani tu iaitu masyuh, huruf shin, masyuhun. Okey. Tetapi disebabkan dia diarabkan, maka ditukarlah kepada sebutan Al-Masih. Dia macam nama Nabi Musa. Nabi Musa ni kalau ikut bahasa lain, bahasa Ibrani, Nabi Musa ni digelar digelar namanya sebagai Musha, huruf shin. Kita kan sebut Musa, sin kan? Ya, ini jadi shin. Bahasa Ibrani dia bunyinya Musha. Jadi dia diarabkan, maka ditukar bunyi jadi Musa.
Macam tu jugalah masyuh, masyuh, masyuh ditukar jadi masih. Tu pendapat ketiga. Pendapat keempat lah. Jelas tak jelas tuan puan? Perlu saya ulang tak? Jelas, Jelas Ustaz. tak? Jelas. Okey. Alhamdulillah. Okey. Okey. Setakat ni, okey, jap. Saya bawa satu lagi pendapat yang kelima kata. Pendapat yang kelima kata. Sekejap ya. Al-Masih tu juga sebenarnya ia boleh dimasukkan dengan mamsuh. Mim, huruf mim, mim, sin, waw, ha. Mamsuh. Walaupun ayat dia bunyikan, kan dia masaha kan. So ayat tu juga boleh dikembangkan jadi macam kalimah. Mim tu kita tambah satu lagi. Kalau mim, kalau asalkan macam mim, sin, ha. Kali ni dia tambah, dia juga boleh ditambah pada kalimah satu lagi mim. Dia jadi mam, lepas tu tambah huruf waw selepas huruf sin, dia jadi mam suh. Okey. Kenapa dijadikan mansuh? Kerana Nabi Isa ni dia adalah satu manusia yang mubarakan, yang Allah telah memberikan keberkatan. Dia adalah manusia yang diberkati. Dia telah diberkati. Maksudnya begini, para ulama kata Al-Masih itu, kalau kita ambil makna asal sapuan tadi, maknanya Nabi Isa ini dia telah disapu oleh Allah melalui dapat keberkatan. Maksud dia Masih juga membawa maksud mubarakan. Ia adalah yang diberi keberkatan oleh Allah. Okey, so ada 5 lah setakat ini yang boleh kita ulas tentang Al-Masih. Jadi susah untuk memilih di antara pendapat-pendapat ni mana satu yang apa yang lebih tepat. Sebab para ulama dia cuba, saya baca Dr. Salih Abdul Fattah Khalidi pun dia bawa banyak pendapat, tapi dia pun menyebut tentang kedua-dua maklumat itu. Kalau ikut pengkaji kitab yang kita sedang rujuk ni, kata almarhum Dr. Salah, beliau memilih 2 lah. Dia kata menyembuhkan orang yang sakit dengan sapuan tangannya, dan juga orang yang Allah memberikan keberkatan. Tapi para ulama sebut yang telah pun kita sebutkan tadi. So saya ulang balik sebelum kita bincang kepada perbahasan yang kedua. Okey, kalau ditanya Al-Masih ini apa? Okey, kita boleh katakan makna pertama, ia adalah bahawa maksud adalah seorang yang banyak mengembara di muka bumi. Itu maksud yang pertama. Okey. Kalau orang tanya, macam mana boleh ertikan seperti itu, kerana memang pada zaman Nabi Isa tu memang kalau banyak berjalan memang orang panggil istilah masihan fil ardi. Okey. Yang kedua, Al-Masih dia merujuk kepada sapuan tangan Nabi Allah Isa kepada mana-mana penyakit, dengan izin Allah sembuh penyakit yang disapu oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Okey, makna yang ketiga merujuk kepada tapak kaki yang kita sebut, seperti mana yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Ada juga yang mengatakan yang keempat, ia membawa maksud sebenarnya dia adalah nama
yang telah diarabkan daripada bahasa Ibrani, iaitu Masyuh, ditukar jadi Arab jadi Masih. Dan yang kelima, dikatakan maksud Al-Masih itu adalah Mamsuh, iaitu Mubarakan, yang diberkati. Wallahu ta'ala alam. Itulah jawapan yang saya dapati yang dibincangkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Dengan kadar itu sahaja yang mampu saya kongsikan pada pengisian malam ini. Okey. Jelas ke? Dapat sempat salin ke? Ke tak sempat salin? Dapat kan? Okey. Lepas tu kalau orang tanya apa beza Masih Dajjal? Iaitu saya akan bentangkan nanti insya-Allah waktu kita belajar kisah Dajjal ya. Dajjal. Okey, tak apa, nanti tu saya akan jawab kemudian. Okey. Okey, kita lanjutkan. Boleh ke dengan kemusykilan yang kedua? Kemusykilan yang kedua, apabila sebut muskil dekat sini, maksudnya adalah macam perlu kepada penerangan. Kan? Jadi kita bimbang kalau kita hanya baca terjemahan ayat. Jadi kita bimbang berlaku misleading, takut tersalah faham. Sebab itu kita namakan dia muskil, yang perlu kita bincangkan, yang perlu kita perdetailkan. Okey. Kemusykilan yang kedua adalah tentang dialog ya. Al-hiwaru, perbualan di antara Maryam alaihissalam bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Okey, mari kita sama-sama melihat apa yang dibualkan. Okey. Ingat tak kemusykilan yang pertama tadi, sewaktu Maryam dapat berita gembira nak dapat anak nama Isa tadi tu, itu adalah pertemuan yang pertama. Masa pertemuan pertama tu, itu adalah dialog yang pertama, percakapan Maryam dengan malaikat Jibril. Tapi waktu itu tuan perempuan ya, Allah belum lagi menjadikan Maryam ini hamil. Masa tu hanyalah adalah waktu dia dapat berita gembira saja. Nanti dia akan dapat anak. Okey. Maka kali ini Maryam alaihissalam, setelah dia mengetahui dia akan dapat anak yang Allah nak beri kepada dia, maka dia telah membawa diri dia jauh daripada rumahnya. Sebab depan ni dia nak melahirkan, dia akan mengandung, lepas tu dia akan Maryam ni dia akan melahirkan Nabi Allah Isa. Kan? Jadi dia bawa diri dia jauh daripada tempat tinggal rumah bapanya. Okey. Kita tengok ayatnya. Tengok ayatnya ya. Okey. Ayatnya kita rujuk surah Ali Imran ayat 47. Tadi ayat nombor 46 ya. Ayat 47 muka surat 56. Betul tak? Jadi kita semak ya. Sambil-sambil tu kita semak. Okey. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Okey. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadzalika Allahu yakhluqu man yasha idza qada amran fa inna ma yakul lahu kun fayakun. Okey. Tengok dekat sini. Okey ya. Okey. Tuan-tuan, ini adalah pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua Maryam didatangi oleh malaikat Jibril. Okey. Maryam berkata ni maksudnya setelah dia mengetahui dia akan dapat anak nanti, maka dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku boleh dapat seorang anak sedangkan aku tak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Maryam dia tidak berkahwin. Kat mana dia tak ada suami. Macam mana dia boleh dapat anak? Maka dalam ayat ini malaikat Jibril berkata kepada dia, demikianlah Allah mencipta
menciptakan apa yang dia kehendaki. Jibril kata, walaupun kau tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, kau tak bersuami, Allah telah menetapkan dia akan ciptakan anak untuk engkau, apa yang dia kehendaki. Lepas itu, Jibril bagi tahu lagi, idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak nak buat sesuatu, maka dia hanya berfirman, jadilah engkau, lalu terciptalah ia. Okey, tuan-tuan, ingat ambil ayat ni. Ayat ni kan kita selalu sebut kun fayakun. Kan, kun fayakun. Tuan-tuan, kun fayakun inilah yang diertikan dengan kalimah Allah. Ingat tadi kita bincangkan yang saya kata saya nak ulas kalimah Allah tu apa? Kan Maryam itu dia mendapat kalimah berita gembira daripada kalimah Allah. Kalimah Allah di situ adalah merujuk kepada firman Allah, kun fayakun. Jadi ucapan kun fayakun ini adalah pentafsiran kepada kalimah dari Allah. Okey. Dah selesai, dah boleh faham, lanjutkan lagi. Okey, kita lanjutkan lagi sekejap ya. Okey, kejap. Okey. Satu ayat je. Kejap. Satu ayat saja ke? Sekejap ya. Okey. Kejap ya. Okey, ini adalah perbualan pertama lah. Ini adalah perbualan antara Maryam dengan malaikat Jibril. Okey. Sekarang kita nak lanjutkan lagi. Ada lagi perbahasan dia tentang malaikat ni. Okay, kita tengok. Tapi kita tengok surah lain. Dalam surah Maryam ayat 16 sampai 21. Muka surat 313 dalam Quran. Mari kita lihat ayat dia. Okey, kita baca ringkas sahaja. Okey, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dalam kitab Al-Quran, ceritakan, ingatkan kembali kepada ahlul kitab berkenaan dengan Maryam. Ketika dia memencilkan diri. Ini yang saya kata tadi tu. Okey, setelah Maryam dia mendapat berita bahawa dia akan dapat anak, so dia bawa diri dia jauh daripada keluarganya. Tempat tu di mana? Makanan syarqiyya, di sebelah timur. Di sebelah timur. Palestin kan? Itu yang kalau orang pergi buat lawatan dekat Palestin, ada yang tunjukkan tempat. Kadang-kadang boleh masuk, kadang-kadang tak boleh masuk. Tempat tu dia tunjuk tempat yang Nabi Isa itu dilahirkan. Ada yang tunjuk tempat mana Nabi Isa itu diangkat ke langit pun ada. Tapi wallahu ta'ala alam. Okey, dah selesai? Kan? Okey, tapi tak selesai lagi. Ceritanya ada lagi lah. Okey. Lepas itu, ketika dia duduk di tempat yang jauh tu, okey, maka saya kejap ya, saya minta maaf tuan-puan, saya sedikit kita akan betulkan. Okey, ayat yang saya baca yang mula-mula ni, yang surah Al-Imran ni, surah Al-Imran ni, ini adalah pertemuan pertama Ini pertemuan pertama, tolong betulkan. Ini adalah pertemuan yang dia dapat berita gembira. Berita gembira. Dia akan dapat anak dengan perintah kun fayakun lah. Okey. Selepas itu baru dia memencilkan diri. Yang ni baru ayat yang menyebut dia memencilkan diri, maksudnya lepas dia pencilkan diri tu baru didatangi malaikat Jibril buat kali yang kedua. Inilah dalam surah Maryam ni. Okey. Maka dia pun buatlah satu tabir, fattakhadhat min dunihim hijaba. Dia pun buatlah satu hijab, satu tabir. Ya kan, sebab ialah dia seorang, lepas tu jauh pada orang, lepas tu dia akan bersalin. So dia buat satu tabir. Lepas tu fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami hantarkan kepadanya Maryam itu
ruhana, roh kami. Roh dekat sini tuan-tuan ya, ini adalah gelaran malaikat Jibril. Inilah bukti yang saya nak katakan tadi, malaikat yang membawa berita gembira kepada Maryam adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril kadang-kadang Allah menggelarkan dirinya dengan istilah ruh. Ruh. Jadi ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Kami telah hantar roh kami. Roh kami tu jangan faham roh Allah tu. Roh kami tu merujuk kepada malaikat Jibril. Kami tu merujuk kepada Allah lah, nak mengagungkan dirinya. Roh dekat situ adalah malaikat Jibril. Okey. Masa Jibril itu Allah hantar kepada Maryam, dia datang dalam bentuk bersayap ke? 600 sayap ke? Fatamassala laha basharan sawiya. Dia menjelma sebagai seorang basyara, sebagai seorang lelaki sawiya yang sempurna bentuk kejadiannya. Maksudnya, waktu Maryam duduk jauh bersembunyi dari orang ramai tu, tiba-tiba sampai seorang lelaki kepada dia. Dia tak tahu lelaki itu sebenarnya adalah malaikat Jibril. Kan? Kan? Dia tak tahu yang datang kepada dia lelaki itu malaikat yang sama yang sampaikan berita gembira kepada dia sebelum tu. Okey. Kemudian, apa yang berlaku lagi setelah itu? Maryam pun cepat-cepat dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam pun berkata, dia minta cepat-cepat minta lindung kepada Allah. Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah sekiranya engkau seorang yang bertakwa. Jadi Maryam kata apa? Maryam kata, kalau kau benar-benar seorang yang takutkan Tuhan, takutkan azab Tuhan, aku minta kepada Allah perlindungan, engkau janganlah apa-apakan aku. Maksudnya sebab bayangkan, seorang perempuan duduk di tempat yang jauh, berseorangan, tiba-tiba datang lelaki. So Maryam cepat-cepat meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Maryam menyebutkan, mengingatkan tentang lelaki itu, kalau dia seorang yang bertakwa, suruh dia janganlah membuatkan sesuatu yang tidak elok kepada beliau. Okey, lepas tu apa lagi berlaku? Lepas tu malaikat tu pun sebutlah, qala innama ana rasulu rabbik. Okey, lelaki yang datang tadi tu kata, sesungguhnya aku ni sebenarnya adalah pesuruh Tuhanmu. Maknanya malaikat Jibril memperkenalkan dirinya. Sebenarnya aku ni malaikat. Aku adalah pesuruh Tuhanmu. Li'ahabalaki ghulaman zakiyya. Untuk memberi kamu seorang anak lelaki yang suci. Masa ni memang Maryam dia akan mengandungkan Nabi Isa. Dia kata, aku datang ni untuk memberi seorang anak lelaki yang disucikan kepada kau. Okay, kemudian apa lagi berlaku? Maryam pun bertanya sekali lagi dalam bentuk ketakjuban. Dia tanya, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Maryam bertanya, macam mana aku boleh dapat seorang anak lelaki? Sedangkan aku tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki pun. Dan aku pula bukan perempuan yang jahat. Kan, bukan perempuan yang melakukan perbuatan sumbang sampai boleh dapat anak tanpa suami. Okey, maka apa lagi berlaku? Okey, berkatalah malaikat tu, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun. Malaikat tu kata apa? Allah telah tetapkan macam tu, kau akan dapat anak juga walaupun kau tak pernah sentuh ke, kau ni orang baik ke? Kan? Lalu Allah berfirman, yang mana Tuhan tu berfirman, Tuhan yang atas aku ni, kata malaikat Jibril, dia telah berfirman, benda macam tu senang je bagi Tuhan. Jadi anak yang Tuhan nak bagi kepada engkau ni, Tuhan bagi tahu adalah sebagai satu tanda untuk manusia. Tanda apa? Tanda kepada manusia bahawasanya Allah tu berkuasa untuk memberikan seorang anak walaupun tanpa suami.
tanda kepada manusia bahawasanya anak yang kau kandungkan itu adalah manusia. Asalnya tak ada, Tuhan yang beri kepadanya. Dan sebagai rahmat daripada kami. Jadi itu perkara yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dekat mana kemusykilannya? Kemusykilannya pertama adalah malaikat yang disebutkan tadi siapa? Ia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Macam mana dia boleh datang kepada Maryam? Dia datang dalam bentuk menyerupai seorang lelaki. Ya, jadi tuan-tuan kena ambil, kita sudah sedia maklum, malaikat ini salah satu cirinya adalah mereka mampu bertukar menjadi seseorang manusia. Tahun lepas, tak salah saya, bukan tahun lepas, 2 tahun lepas, kita pernah belajar modul tentang malaikat. Nanti cari. Modul malaikat tu kita dah cerita panjang lebar tentang malaikat. Kita dah bincang tentang malaikat. Cirinya dia boleh bertukar menjadi manusia. Okey. Habis kemusykilan itu, okey. Kita pergi kepada kemusykilan yang ketiga. Kemusykilan yang ketiga adalah macam mana Maryam boleh nak menghamilkan Nabi Isa tu. Maka kita akan jumpa ayat Allah kata, kami telah meniup pada Maryam itu roh kami. Okey. Kalau kita baca ayat ni sepintas lalu macam mana Allah tiup? Kan? Kenapa sebut roh kami? Adakah Allah bagi roh Allah itu kepada Maryam dengan bentuk ditiup roh Allah tu bagi kepada Maryam? Ni kita akan bincangkan. Okey. Kita tengok ya. Okey, ayatnya kita akan rujuk pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 91, muka surat 330 di dalam Al-Quran. Okey, Allah Taala berfirman, "Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin." Okey, tengok ya. Macam Allah berfirman, dan sebutlah kisah seorang wanita yang telah menjaga farjaha, kehormatannya, kesuciannya, fanafakhna fiha, ni yang saya sebut tadi tu. Okey, fanafakhna fiha min ruhina, dekat sini. Okey, lalu kami tiupkan padanya. Nya tu siapa? Nya dekat konteks ayat ini adalah merujuk kepada Maryam. Nah, okey, kami tiupkan padanya daripada roh kami. Dan kami jadikan pada Maryam itu, pada orang ramai, keajaibanlah kekuasaan Allah itu, dan anaknya sebagai tanda menunjukkan Allah itu berkuasa, menjadikan apa saja Allah kehendaki. Okey. Ayat ni sekejap kita tengok lagi perbincangannya. Sekejap ya. Okey. Ayat ini apa kita nak bincangkan? Okey, nak bincangkan tentang macam mana Allah tiup roh, nak bagi pada Maryam roh, nak jadikan Nabi Isa tu dia perlukan roh. Tak ada mana-mana manusia kat muka bumi ni dia tak ada roh. Semua ada roh. Hatta Nabi Adam pun Allah tiupkan roh pada dia. Betul. Jadi persoalannya macam mana roh itu dimasukkan? Macam mana roh itu ditiup? Melalui apa dia ditiup? Okey. Kalau kita baca pada ayat ini, dia ditiup adalah pada
badannya. Ayat ni merujuk kepada badannya. Ini adalah surah okey, jap ya. Okey. Okey, badannya. Okey. Bagaimana ditiup tu, dia sebenarnya dia ada ayat lain juga dalam surah Tahrim. Kan, kalau kita baca pada ayat ni, kalau ikut ulasan Dr. Salah, ditiup pada badan Maryam. Ada tempat lain Allah mengata dia ditiup pada farashnya Maryam. Jadi sebenarnya samalah sebab dia anggota tubuh badan yang sama. Cuma bagaimana bentuknya, wallahu ta'ala a'lam. Okey, sebenarnya kita tak tahu tapi dimasukkan ditiup lah. Jelas dekat sini, maksudnya dia ditiup. Sebenarnya perbincangan dekat sini sebenarnya adalah, okey, sekejap ya. Oh, saya tertinggal. Okey. Fanafakhuna. Oh, maafkan saya. Saya sebenarnya tertinggal satu ayat lain dekat suratul Hijr. Okey, kalau tuan-tuan macam ni. Kejap ya. Kejap. Bagi saya sikit masa saya nak cari surah Hijr sekejap. Nabi Adam kejap. Nabi Adam. Kejap je. Saya ada nota Nabi Adam tu. Saya nak tunjukkan ayat pasal roh tu juga. Oh, itu yang tersoalan bincang. Saya tertinggal ayat tu sebab tu. Sekejap ya. Okey. Sekejap. Nabi Adam. Nabi Adam. Ayat 26, Ustaz. Ya, sekejap ya. Saya dapatkan dia punya ayatnya je. Kita pernah belajar kisah Nabi Adam tu. Okey, sekejap ya. Saya letakkan ayat tu dekat pasal tadi je ya. Okey, kejap. Okey, saya paparkan sekarang. Alhamdulillah dah ada dah. Okey. Okey, nampak tak ayat suratul Hijr 29 muka surat 263? Nampak, Ustaz. Nampak tak nampak? Nampak. Okey, nampak. Okey. Kalau kita baca ayat ni, dia gunakan perkataan merujuk kepada wanafakhtu. Dia merujuk kepada merujuk kepada bilangan satu Aku. Nampak tak? Aku tiupkan. Aku tu merujuk kepada Allah. Okey. Jelas lepas tu dia, kalau dia aku, dia daripada Allah, insya-Allah guna ruhi, itu maksudnya sebilangan satu lah. Rohku. Okay, dekat sini kenapa kisah Nabi Adam Allah menggunakan kata kerja yang berbentuk aku telah meniup. Tetapi dekat kisah dekat kisah Nabi Allah, kisah yang kisah Maryam tadi tu. Dengan kisah Maryam tadi, dia guna kami. Nampak tak kat sini? Fanafakhna kami kan. Apa bedanya? Masa Nabi Adam disebut dengan meniup, aku meniup roh.
Tapi dekat kisah Maryam, roh itu dikaitkan dengan kami meniup roh itu. Okey. Jawapan dia adalah masa kisah Nabi Allah Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang meniupnya. Maknanya tanpa menggunakan perantaraan malaikat Jibril. Faham tak? Maksudnya dia tanpa menggunakan malaikat Jibril. Sebab itu digunakan nafakhtu dekat ayat tadi, aku telah meniup pada sekitar Nabi Allah Adam. Tapi ketika kisah Maryam, kenapa guna kami? Kerana dalam kisah ini menggunakan kami sebab apa? Sebab dikaitkan dengan penglibatan malaikat apa? Melibatkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Faham tak? Jadi kalau dekat situ guna kami telah tiup, maka kat situ juga guna miruhina. Kami. Apa tu roh kami, nampak tak? Kami digabung dengan kami dan kami. Faham tak? Roh kami dekat situ, sebab dia bilangan banyak tu bukan bermaksud banyaknya roh, tapi merujuk kepada nak dikatakan merujuk kepada Allah lah, kami. Ingat tadi sebab dia dikaitkan juga dengan penglibatan malaikat Jibril. Tapi semua itu adalah arahan Allah kepada malaikat Jibril. Kalau Nabi Adam, saya kembali tunjukkan supaya tak terkeliru. Okey, kejap Okey, kalau daripada kes Nabi Adam tu, dia guna apa? Dia guna aku, sebab itu dia guna rohku. Nampak ya? Rohku. Aku dengan aku. Jelas ya tuan-puan? Perbezaan dia ya? Okey. Dah jelas? Jom kita lanjutkan perbincangan yang berikutnya. Apa dia? Okey, setakat ni boleh faham tak? Kemusykilan yang ketiga tu. Faham, Ustaz. Okey. Ya. Okey. Begini ya, sebelum saya lanjut kali, saya hampir terlupa juga. Ingat ya, begini. Tuan-tuan kena tengok konteks ayat ya, baca ayat keseluruhan sebab ingat tak tadi kita kata rohina kat sini boleh masuk kepada apa? Dalam konteks ayat surah Anbiya ni, rohina, roh kami tu merujuk kepada roh yang mana? Roh yang mana tak? Maksudnya macam ni. Sekejap ya. Sekejap. Macam ni. Saya nak terang macam ni. Ingat tak tadi malaikat Jibril, Allah guna roh kami juga, betul tak? Dekat sini ayat ni. Dekat konteks ayat ini, kan Allah hantar Jibril kan? Kami telah hantar kepada Maryam ketika dia buat takbir rohana. Sama tak dekat dengan perkataan ruhina tu? Lebih kurang kat sama. Jadi tuan-tuan kena bezakan. Rohana dekat sini adalah gelaran kepada malaikat Jibril. Tapi roh yang tadi tu adalah roh lah. Yang kita faham roh. Jadi jangan cepat-cepat ataupun jangan terkeliru dua istilah. Roh kami boleh membawa maksud malaikat Jibril. Roh kami juga boleh membawa maksud kepada roh. Roh untuk menghidupkan orang, untuk menghidupkan seseorang lah. Tapi kita tengok konteks ayat. Okey. Kemudian last sekali nombor 4. Boleh ke tuan-puan sikit lagi? Nombor 4. Boleh, Ustaz. Ini akhir sekali ya. Akhir sekali. Okey, akhir sekali adalah Satno. Kita dah habis dah. 10 suku dah. Okey, ni last sekali pasal supaya tak terputus. Okey.
sekarang ni kita nak ulas apa maksud kalimah dari Allah. Jadi kita jelaskan apa maksud roh daripada kami, daripadanya. Roh daripadanya ni boleh berlaku kesilapan takut orang faham roh daripadanya, nya tu balik pada Allah. Nya tu Allah. Jadi Allah ni bagi roh dia kepada Maryam. Ni kita kena bincangkan. Okey. Kita tengok ayat. Okey, pendek saja. Sekejap ya. Tengok ayat jap. Okey, ni ayat dia. Suratul Nisa ayat 171, muka surat 105. Okey, ayatnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ambil yang ujung tu. Ambil daripada ayat yang Tuhan kata, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullahi wa kalimatuhu. Inilah perbahasannya. Wa kalimatuhu dan kalimahnya alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dekat sini perbahasan yang berikutnya. Roh daripadanya. Minhu, roh lah. Minhu daripadanya. Okey, jadi kita tengok ya. Ni kita nak bincang ni. Allah kata Nabi Isa tu adalah kalimah. Kalimahnya. Kalimahnya tadi saya telah terangkan ya, iaitu kalimah apa? Kalimah ucapan Allah iaitu kun fayakun. Okey. Apa maksud roh daripadanya? Di sinilah yang kita nak bincang buat akhir sekali ni. Okey, roh daripadanya, tuan-tuan dan puan, sebenarnya jangan kita faham membawa maksud sebahagian ya. Betul tak? Kalau kita sebut daripada, dalam pertuturan kita, daripada tu maksud macam sebahagian kan, macam faham tak? Contohnya kita kata daripada. Daripada tu macam sebahagian lah. Kita kata apa? Kita nak kata apa ya? Contohnya, apa contoh? Daripada. Faham kan? Daripada kan? Tu sebahagian. Okey. Tapi dekat ayat ni bukan maksud daripada tu sebahagian, ni salah. Tetapi nya kat sini merujuk kepada Allah nak menjelaskan daripadanya tu maksudnya roh yang Allah yang ditiup kepada Maryam untuk menghidupkan Nabi Isa itu bukan roh Allah dipecahkan, dibahagikan roh sedikit roh Allah tu kepada Nabi Isa. Tetapi yang Allah kata roh daripadanya tu, mana Tuhan nak cerita roh yang Nabi Isa dapat tu Allah yang ciptakan untuk Nabi Isa tu. Sebab orang Nasrani, sebab itu mereka mendakwa Nabi Isa ini adalah Tuhan. Sebab apa? Sebab mereka salah faham. Mereka duk ingat perkataan minhu dari roh daripadanya tu maksudnya roh Nabi Isa tu adalah roh Allah juga. Kita kata tak betul macam tu dimaksudkan. Daripadanya bukan nak kata sebagai roh Isa tu adalah roh Allah. Tetapi Tuhan nak menjelaskan roh yang dia ada. Roh dia tu adalah ciptaan Allah. Allah yang kurniakan. Tuan nak tahu tak jawapan macam mana kalau ada orang buat perbahasan macam tu? Tadi kita nak jelaskan. Okey, kita boleh ambil ayat ni contoh ya. Ni ayat dia. Tengok surah Al-Jathiyah ayat 40, surah 45 ayat nombor 13. Muka surat 499. Ini saya nukilkan cerita ya, ada seorang Kristian ni dia kata tengok Quran korang pun mengakui bahawa Nabi Isa tu adalah Tuhan. Jadi orang tanya macam mana boleh cakap macam tu, kerana roh Nabi Isa tu sebenarnya adalah roh Tuhan. Sebab dia faham perkataan minhu tu. Jadi para ulama kata, okey, kalau awak faham minhu itu adalah merujuk sebahagian, mari kita tengok ayat ni pula. Okey, kalau kita baca ayat ni, jumpa tak perkataan minhu? Minhu tu maksud apa? Daripadanya.
Tapi kalau kita baca ayat ni, Tuhan kata apa? Dan dia memudahkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya, jami'an, semuanya daripadanya. Jadi kalau konteks ayat ni daripadanya tu, takkanlah langit tu adalah roh tu, adalah Tuhan. Takkan bumi itu adalah Tuhan. Betul tak? Sebab daripadanya, minhu tu. Jadi orang Kristian itu, dia mati akal, tuan-tuan. Tergamam dia. Betul juga kan? Kalau minhu ini diterjemahkan merujuk kepada sebahagian dari Tuhan, takkan langit tu Tuhan, takkan bumi itu Tuhan. Apa yang ada kat bumi dan langit tu? Itulah kemuskilannya. Okey, kita dah tamat pengisian kita pada malam ini. Kita buat 4 saja. Minta maaf kerana waktu agak padat. Saya perlu menyediakan banyak lagi bahan-bahan nota-nota yang lain. Jadi saya tak sempat nak banyakkan perbincangan, sebab perbincangan ni pun sebenarnya dia perlu setakat 4 sajalah. Sebab kalau panjang nanti dia ambil waktu yang agak panjang. Sebab kita limitkan 1 jam dah malam. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa soalan pertambahan? Kata ada, kita sambung minggu depan ya. Kita sambung minggu depan. Mungkin dalam 2 Isnin lagi kita akan tamatkan silibus kita, modul pengajian ini, insya-Allah. Okey. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semua. Barakallahu fikum. Jazakallah. Jazakallah, Ustaz. Terima kasih Ustaz.